Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Terima kasih pada pimpinan majlis akhina al-fadhil Ustaz Ruslan hafizahullah, amatta'allah bisihatin wa afiyah. Yang dimuliakan Tuan Imam, pegawai dan seluruh jawatan kuasa masjid, para asatizatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat sama-sama bertemu dan kita menyambung pengajian kita yang lalu. Sebenarnya ini sebahagian daripada pengajian yang telah kita lalui, dan pada malam ini saya diminta untuk menyentuh tajuk berkenaan dengan muwafiq dan juga masbuk. Muwafiq ialah makmum yang dapat masa yang cukup untuk membaca Al-Fatihah dalam masa imam qiyam. Yang dikatakan muwafiq ni mana-mana makmum yang sempat membaca dan menghabiskan bacaan Fatihah dalam masa imam qiyam sebelum imam rakaat. Bacaan yang dimaksudkan pula ialah bacaan yang sederhana, bukan bacaan yang laju. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, itu bacaan laju. Dan bukan bacaan yang lambat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, itu bacaan lambat. Bacaan yang sederhana, bacaan yang bersahaja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maka orang yang dapat membaca dan menghabiskan bacaan Fatihah dengan bacaan yang sederhana sebelum imam rakaat, maka mereka lah yang dikatakan orang-orang muwafiq, orang yang muwafiq. Lawan kepada muwafiq ialah masbuk. Lawan kepada muwafiq ialah masbuk, yaitu mana-mana makmum yang tidak sempat membaca Fatihah atau tak sempat menghabiskan bacaan Fatihah sebelum imam rakaat kerana mendapat masa yang tak cukup untuk menghabiskan Fatihah. Bukan kerana cuai, bukan kerana lalai. Memang selepas takbiratul ihram dia baca Fatihah tapi dia tak sempat habis, imamnya dah rakaat. Ataupun saat dia sampai imamnya sedang rakaat, maka dia takbiratul ihram langsung dia rakaat. Maka orang yang macam ni dinamakan makmum masbuk. Dia dinamakan makmum masbuk. Hukum berkenaan dengan muwafiq dan masbuk ini adalah hukum yang berulang-ulang dalam setiap rakaat. Hukum yang berulang dalam setiap rakaat. Ada makmum yang di rakaat yang pertama muwafiq, maksudnya boleh habiskan Fatihah. Rakaat kedua masih muwafiq, boleh habiskan Fatihah. Tiba-tiba masuk rakaat yang ketiga jadi masbuk disebabkan kecepatan bacaan tuan imam. Dia baca dengan kadar sederhana, tiba-tiba tuan imamnya baca dengan keadaan laju. Imamnya baca dengan keadaan laju. Maka dengan sebab itulah dalam kitab Nihayatuz Zin, Syekh Nawawi Banten ada menyebutkan bahawa kecepatan bacaan imam boleh menjadikan para makmumnya masbuk. Disebabkan imam cepat. Kita sembahyang asar contohnya, maka saat sembahyang asar rakaat pertama imam ada baca surah, sebab itu kita sempat habis Fatihah.
Rakaat kedua juga sama. Tapi bila masuk rakaat ketiga, saat imam hanya baca Fatihah saja, rupa-rupanya tuan imam baca laju. Ya, sedangkan kita baca ikut kadar sederhana. Macam mana kita nak tahu bacaan imam tu laju? Mudah saja. Walaupun kita tak dengar, iaitu dengan hal keadaan kita sembahyang di belakang imam-imam lain, kita sempat. Waktu kita solat di belakang imam-imam lain, kita sempat. Imam Masjid Al-Azim kita sempat. Imam Masjid Rashidin kita sempat. Ya. Tiba-tiba fulan bin fulan jadi imam, kita tak sempat. Di rakaat ketiga, keempat tak sempat habis Fatihah. Sedangkan bacaan kita sama saja. Saat kita berada di belakang imam-imam lain pun macam itulah kita baca. Tetapi kita sempat. Tiba-tiba fulan bin fulan jadi imam, kita tak sempat menghabiskan Fatihah, baru sampai ihdinas siratal mustaqim dia dah rokok. Ya, contohnya. Maka itu tandanya bacaannya lebih cepat daripada kadar bacaan biasa. Kerana biasanya kita sempat untuk menghabiskan Fatihah dengan imam-imam yang lain, tiba-tiba saat dia jadi imam saja kita tak sempat. Maka pada ketika itu kewajiban kita ialah langsung rokok, tidak lagi dituntut untuk menghabiskan Fatihah, kerana kita dihukumkan menjadi orang yang masbuk pada rakaat tersebut, kerana mendapat kadar waktu berdiri di belakang imam dengan kadar waktu yang tidak cukup untuk menghabiskan bacaan Fatihah dengan bacaan yang sederhana. Maka ini yang kita katakan tadi, hukum masbuk dan muwafiq berulang-ulang dalam setiap rakaat. Rakaat pertama muwafiq, rakaat kedua muwafiq, tiba-tiba rakaat ketiga dan keempat jadi masbuk. Ada jemaah yang pada awalnya masbuk. Di rakaat pertama saat dia datang imam sedang baca inna a'tainakal kautsar, maka dia pun baru baca 2 ayat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam dah rokok. Pada saat itu dia wajib rokok kerana dia adalah orang yang masbuk. Bacaan Fatihahnya ditanggung oleh tuan imam. Tapi saat bangun di rakaat yang kedua, dia sudah boleh baca Fatihah dengan sempurna. Rakaat ketiga pun sama, boleh baca Fatihah dengan sempurna. Maka pada saat itu dia adalah orang yang muwafiq di rakaat-rakaat yang berikutnya. Maksudnya rakaat kedua, ketiga, keempat dia orang muwafiq. Hanya di rakaat pertama saja dia masbuk. Ini perlu kita fahami. Sebab ada setengah-setengah orang dia faham kalau dia datang imam rokok, dia takbir rokok, maka dia dikira masbuk. Semua rakaat. Bukan macam tu. Ya, masbuk hanya pada rakaat pertama saja. Rakaat kedua dia dah dapat kadar waktu yang cukup untuk baca Fatihah, maka dia wajib baca. Tak boleh lagi dia kata saya ni orang masbuk, tak wajib baca Fatihah. Jadi 4 rakaat dia tak baca solat Isyak disebabkan rakaat pertama dia masbuk. Bukan sedemikian. Maka itulah perlu difahami bahawa masbuk dan muwafiq adalah hukum yang berulang-ulang dalam setiap rakaat. Baik, kita kembali kepada makmum muwafiq. Disebabkan dia orang yang mendapat masa yang cukup untuk membaca Fatihah, maka makmum muwafiq berkewajipan membaca surah Fatihah. Ya, makmum muwafiq ni dia berkewajipan membaca surah Al-Fatihah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ubadah bin Samit, kata beliau, kunna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasaqulat alaihi alqira'ah falamma faragha qala la'allakum taqra'una khalfa imamikum qulna na'am hadha ya Rasulullah qala la taf'alu illa bi fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kata Sayyidina Ubadah bin Samit, suatu hari kami sembahyang subuh di belakang Nabi SAW, maksudnya Nabi kita jadi imam.
tiba-tiba jadi berat pada Rasulullah dalam bacaannya kerana ada orang yang baca juga di belakang. Ya, makruh makmum baca kuat, makmum sunat baca perlahan. Ya, yang dituntut bagi makmum pun hanya sekadar baca Fatihah saja. Adapun bacaan surah tak dituntut. Ya, yang dituntut kepada makmum ialah mendengar bacaan tuan imam. Kecualilah kalau makmum tak dengar bacaan imam. Ya, pada ketika itu ulama mengatakan sunat makmum juga ikut baca surah. Ya, selepas Fatihah. Kalaulah makmum tak dengar bacaan imam, disebabkan dia berada jauh di belakang, maka dia tak dengar bacaan imam contohnya, maka pada ketika itu supaya dia tidak leka dan lalai, sunat juga dia baca surah. Ya. Adapun kalau saat kita dengar bacaan surah daripada tuan imam, maka pada ketika itu yang dituntut bagi kita ialah mendengar bacaan imam. Maka suatu pagi saat Nabi kita jadi imam, tiba-tiba ada seseorang yang baca di belakang dengan bacaan kuat. Maka jadi beratlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terganggu dengan bacaan orang yang tersebut. Selesai sembahyang aja Nabi kata, rasa-rasanya ada orang yang baca ni kat belakang imam ni. Ya. Maka orang ramai pun menyahut, benar ya Rasulullah, hadza, ni orang ni. Maksudnya semua tension dengan dia. Ya. Semua orang ya terkesan dengan dia. Bukan imam saja, semua jemaah lain pun terkesan dengan dia. Hadza ya Rasulullah, ni orang ni. Maka Nabi kita katakan, janganlah melakukan hal yang demikian kecuali hanya sekadar membaca surah Fatihah. Kerana tidak ada solat bagi mereka yang tak baca Fatihah. Maka ambil daripada hadis inilah ulama mengatakan bacaan surah Fatihah tu adalah bacaan wajib. Kalaulah bacaan Fatihah tu bacaan sunat, pastilah Fatihah itu juga tak perlu dibaca. Bahkan Nabi kita akan tegah sehingga jangan baca apa-apa di belakang imam. Namun baginda mengatakan jangan baca kecuali surah Fatihah. Maka itu menunjukkan kewajipan ya membaca surah Al-Fatihah. Dan kewajipan ini bagi orang-orang yang muwafiq. Kerana hadis berkenaan dengan masbuk jelas. Ya. Man kana lahu imam fa qira'atu imam lahu qira'ah. Siapa yang mempunyai imam maka bacaan imam ganti kepada bacaannya. Ulama mengatakan bahawa hadis tersebut berkenaan dengan orang masbuk. Ya. Sebab berlakunya hadis tersebut adalah berkenaan dengan orang masbuk. Maka orang masbuk dia tak dituntut baca, tetapi orang muwafiq dia wajib membaca surah Al-Fatihah. Baik, kita nak masuk pada 9 masalah berkenaan dengan makmum muwafiq yang disepakati oleh para ulama mazhab Syafi'i. Ada 9 masalah yang disepakati. Yang pertama, seorang makmum masbuk, seorang makmum muwafiq yang lambat bacaan dia. Dia ni lambat baca secara semula jadi, bukan lambat dibuat-buat. Lambat secara semula jadi. Nak baca laju macam mana pun tak boleh dah. Memang macam tu aja dia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia sampai ia kanak budu orang lain dah dalin dah. Disebabkan dia memang baca lambat. Orang kata laju dah sikit, saya tak boleh macam ni. Memang macam tu aja dia. Maka orang yang macam ni dari segi hukum dia dianggap muwafiq. Sebab apa? Sebab jemaah lain semua boleh habis Fatihah, dia seorang aja tak habis. Ya. Orang lain semua habis Fatihah baru imam rokok. Bermaksud imam bukan baca laju sebab jemaah lain semua sempat. Dia seorang aja yang tak sempat disebabkan dia baca lambat. Kalau kita katakan dia ni tak perlu baca Fatihah, akan mengakibatkan semua rakaat dia takkan baca. Sedangkan Fatihah itu wajib. Ya. Sedangkan Fatihah itu wajib. Dan keadaan dia itu dipanggil keadaan yang nadir. Maka sesuatu yang nadir ni dihukum dengan adiyah. Dihukum dengan kebiasaan. Ikut kadar kebiasaan orang lain.
Orang lain semua sempat, awak seorang dia tak sempat. Maksudnya awak juga hukum muwafiq. Ya, dia juga hukum muwafiq. Sebab tiap-tiap yang nadir itu dihukum mengikut adat yang lain. Ya, contohlah kita bagi contoh yang lain. Orang lelaki kalau janggut panjang, maka pada ketika itu janggut yang lebat, saat ambil wuduk cukup sekadar sapu air di luar janggut saja. Tak perlu lagi sampai nak basahkan sampai ke dalam. Ya. Tetapi kalaulah tiba-tiba orang perempuan ada janggut. Ya. Dia simpan pula tu janggut. Ya. Sebab zaman viral ni, ya, bangga sebab dia seorang aja ada, orang lain tak ada. Ya. Maka disimpan janggut tebal macam singa contohnya. Maka disebabkan orang perempuan semuanya tak ada janggut, dia seorang ada janggut. Maka hukum dia tu hukum nadir. Ya. Pelik, ganjil. Maka tiap-tiap yang ganjil itu dihukum mengikut adat yang lain, ikut kebiasaan yang lain. Maka disebabkan orang perempuan tak berjanggut dan wajib basah sampai kulit saat ambil wuduk, maka dia yang berjanggut tebal tu pun dia wajib juga basah kesemuanya. Tak boleh dihukumkan macam orang lelaki cukup kat luar saja, tak boleh. Ya, itu contohnya. Maka begitulah juga di sini, dia seorang aja baca lambat, orang lain semua baca elok. Semua sempat, ya, sempat habis Fatihah baru imam rokok, dia seorang aja tak sempat. Maka hukum dia sama macam jemaah lain, di mana dia wajib juga habiskan bacaan Fatihah. Dia kena baca Fatihah. Cuma disebabkan kelambatan bacaannya, maka dia diberi izin untuk ketinggalan dengan 3 rukun yang panjang. Rokok rukun panjang pertama, i'tidal tak kira sebab rukun pendek. Sujud rukun panjang yang kedua. Duduk antara 2 sujud tak kira sebab rukun pendek. Sujud lagi sekali, itu rukun panjang yang ketiga. Maka kalaulah dia tak habiskan bacaan Fatihah dan rokok sehingga imam bangun, ya, daripada sujud bangun ke rakaat yang berikutnya, pada ketika itu batal sembahyang dia, sebab dia ketinggalan dengan 3 rukun yang panjang. Jadi orang yang membaca lambat dihukumkan dengan orang yang diberi keuzuran untuk ketinggalan dengan 3 rukun yang panjang. Itu masalah yang pertama. Yang kedua, makmum yang terlupa bacaan Fatihah sehingga imam rokok dan teringat sebelum ikut rokok bersama imam. Dia ni tak baca Fatihah. Ya, kali pertama pergi umrah, kali pertama tengok Kaabah, dia punya syok tengok Kaabah tu, ya, dengan jatuh air matanya, dengan dengan hibanya, dengan tak tahulah perasaan tu macam mana. Tiba-tiba sembahyang pula, yang jadi imam pula Imamul Haramain, selalu duk dengar suara di radio aja, duk tengok di TV aja, ni live jadi imam, duk layan perasaan tu. Imam baca Fatihah, imam baca surah, dia tak baca apa sebab duk layan perasaan. Allahu Akbar, imam rokok, baru teringat Fatihah tak baca lagi. Ya, baru teringat Fatihah tak baca lagi. Dia ni muafik tak? Muafik, sebab daripada awal ikut. Ya, cuma tak baca aja. Maka disebabkan terlupa baca tadi tu, dia diberikan keizinan untuk ketinggalan dengan 3 rukun yang panjang. Ya, sama juga, dia wajib baca, ya, dan diberi izin untuk ketinggalan dengan 3 rukun yang panjang. Baik, itu makmum yang kedua. Yang ketiga, seorang makmum yang syak, adakah dia membaca surah Fatihah atau tidak sehingga imamnya rokok sedangkan makmum belum rokok. Ya, yang lupa tadi pun saat imam rokok dia belum rokok, teringat dia belum baca. Ya, yang ni pun sama juga, dia syak, dah baca Fatihah ke belum, dah baca Fatihah ke belum. Bukan boleh tanya orang sebelah dah baca belum, bukan boleh pergi tanya. Ya, kalau pergi tanya macam tu batal lah. Awal-awal Islam ada lah tuan-tuan, ni awal-awal syariat dulu. Ya,
kata para sahabat kami dulu ni pernahlah ya sembang-sembang, ya pernah duk sembang. Bila orang datang lambat aja, dia tak takbir lagi, dia tanya kawan, dah berapa rakaat dah? Kawan tu kata 2. Dia pun takbir sembahyang. Ya, awal-awal tu boleh lagi. Tapi bila turun ayat waqumu lillahi qanitin, ya, sembahyanglah kepada Allah dengan dirilah sembahyang dalam keadaan qanitin, patuh dan taat. Fama asyarna wa ma takallamna, maka sesudah itu kami tak buat isyarat-isyarat lagi, kami tak bercakap-cakap lagi. Ya, maka itu menunjukkan bahawa bercakap dalam sembahyang ni tak boleh. Ya, bercakap dalam sembahyang ni tak boleh. Ya, tular. Ni zaman tular ni tuan-tuan, TikTok lah, apalah macam-macam. Ya, video-video pendek. Ya, ada seorang berceramah bagi tahu, kata tuan-tuan kalau handphone bunyi dalam sembahyang keluarkan saja. Tekan solat, sambung sembahyang, tak apa, tak batal. La ilaha illallah. Kita pun tak tahu dia pergi ambil dalil mana tuan-tuan. Ya, kita pun tak tahu dia pergi ambil dalil mana. Sebab itu tuan-tuan, zaman kita ni kalau kita mengaji, tengok siapa yang mengajar, tengok dia ambil kitab apa, tengok sumber-sumber dia, ya, tengok guru-guru dia, supaya ilmu tu ilmu yang diyakini. Ya, sebab ramai orang nak bercakap ni. Ya, tu tak kira lagi yang tiba-tiba duk tular pula ni, siapa kencing manis semua. Sebab apa? Rezeki tak halal. Sebab makan yang haram, sebab tu kencing manis habis semua. Ya, remuk hati orang sakit tuan-tuan. Ya, remuk hati orang sakit, dia tak kena lagi. Ya, dia kena nanti. Ya, dia pun haram juga. Ya, ini tuan-tuan, tular sekarang ni, tular. Ya, jadi ambillah ilmu pada para alim ulama kita. Tengoklah ya tuan-tuan, yang pelik-pelik ni tuan-tuan kena rujuk dulu. Ya, 2-3 kali, jangan kita pegang terus aja. Ya, baik. Jadi orang ni dia syak, apakah dia dah baca Fatihah ke belum? Dari segi hukum, bila syak dia wajib ulang. Ya, bila syak dia wajib ulang. Maka pada ketika itu dia wajib ulang baca. Dia kena baca Fatihah disebabkan dia syak tadi. Apakah dia dah baca ke belum? Ya. Kalau kita sembahyang seorang, ni kita bukan berimam ni, kita sembahyang seorang. Tiba-tiba waktu kita rokok, kita syak, Fatihah dah baca ke belum? Maka kita kena patah balik, bangun baca dan rokok balik. Rokok kita tu tak dikira. Disebabkan apa? Sebab syarat sah rokok ialah sah rukun sebelumnya. Cuba tengok dalam perukunan sembahyang, ya. Syarat sah rukun ni ialah sah rukun sebelumnya. Kalau rukun sebelumnya tidak sah, maka rokok itu juga tidak sah. Begitu juga sujud. Syarat sah sujud ialah sah rukun sebelumnya. Kalau rukun sebelumnya tidak sah, maka sujud juga tidak sah. Ya. Maka sebab itu kalaulah ya seorang yang sembahyang sendirian, tiba-tiba dia syak dah baca ke belum, dia kena bangun baca balik. Ya. Tapi kalau dia dalam keadaan ikut imam, ya, sebelum dia rokok, maka dia hendaklah baca Fatihah dan diberi keizinan ketinggalan dengan 3 rukun yang panjang. Tapi kalau dia dah rokok, waktu dia rokok tu barulah dia teringat, Fatihah ni dah baca ke belum? Ya, waktu dia dah rokok dengan imam. Maka orang yang macam tu hendaklah dia terus ikut imam, tapi dia kena ingat rakaat tu tak kira pada dia. Ya, rakaat tu tak kira pada dia. Saat imam salam nanti dia kena bangun buat lagi 1 rakaat. Disebabkan syak dia pada baca Fatihah tadi. Ya, disebabkan syak dia pada baca Fatihah. Kalau sembahyang seorang tiba-tiba datang syak, ya, patah balik untuk ulang baca dan rokok. Tapi kalau dah rokok dengan imam, ulama sepakat mengatakan orang itu terus saja ikut, tetapi nanti kena tambah 1 rakaat. Ya, dia kena tambah 1 rakaat disebabkan syak tadi. Rakaat itu tak dikira bagi dia. Baik, seorang makmum yang sibuk membaca doa iftitah sehingga imam rokok, sedangkan makmum belum menghabiskan bacaan Fatihah. Kita tuan-tuan, doa iftitah ni dituntut pada orang yang dapat takbiratul ihram bersama imam. Maka dia dituntut baca doa iftitah 1.
orang yang dapat takbiratul ihram dengan imam, maka dia dituntut baca doa iftitah. Yang kedua, orang yang yakin kalau dia baca doa iftitah pun dia masih sempat baca Fatihah. Contohnya seperti makmum yang datang imam sedang baca surah Sajadah pagi Jumaat, maka dia tahu surah Sajadah panjang lagi, maka kalau dia baca doa iftitah pun dia masih sempat untuk baca Fatihah. Orang macam tu pun sunat baca doa iftitah. Jadi yang pertama, orang yang dapat takbiratul ihram dengan imam. Yang kedua, orang yang yakin kalau dia baca Fatihah pun dia baca iftitah pun dia masih sempat baca Fatihah. Dan yang ketiga ialah orang yang masuk dalam rakaat pertama seorang diri. Dia datang imam dah tahiyat akhir, maka dia pun takbir langsung duduk tahiyat akhir muwafaqah dengan imam. Selepas imam salam dia pun bangun untuk menyempurnakan sembahyang, bermaksud dia baru masuk rakaat pertama seorang-seorang, maka saat itu dia juga sunat baca iftitah. Saat itu dia sunat juga baca doa iftitah. Jadi itu hal keadaan makmum yang sunat baca iftitah. Kadang-kadang dia datang imam dah duk baca surah dah, tapi dia baca doa iftitah. Sedangkan kalau dia langsung baca Fatihah mungkin dia boleh habis, tetapi disebabkan dia baca doa iftitah, itu yang menyebabkan dia tak sempat menghabiskan bacaan Fatihah. Maka orang yang macam ni diberi keizinan untuk ketinggalan 3 rukun yang panjang, sebab pada hukum dia dah dapat kadar masa yang cukup untuk baca Fatihah, tetapi kerana dia melengahkan, disebabkan dia baca doa iftitah. Yang berikutnya, seorang makmum yang bercadang membaca surah Fatihah ketika imam berhenti seketika antara surah Fatihah dan bacaan surah tertentu, tetapi apabila imam selesai membaca surah Fatihah, imam tidak berhenti seketika, malah membaca surah yang pendek, maka sudah tentu makmum tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihah sehingga imam rokok. Kita ambil maklum bahawa baca Fatihah dulu daripada tuan imam dalam sembahyang bacaan kuat makruh hukum dia. Baca Fatihah dulu pada imam sembahyang maghrib, isyak, subuh, Jumaat, baca Fatihah dulu daripada imam. Baca Fatihah serentak dengan imam, hukum dia khilafu aula, menyalahi yang lebih utama. Tetapi tidak makruh, hanya sekadar menyalahi yang lebih utama. Dan baca Fatihah selepas selesai bacaan Fatihah imam, pada waktu baca itu ialah waktu sunat. Itu pada waktu sunat. Maksudnya waktu yang masnunah, yang sunat bagi makmum membaca Fatihah ialah selepas selesai Fatihah imam. Hukum baca Fatihah tu wajib, cuma letak duduk waktu dia. Kalau kita baca Fatihah dulu pada imam jadi makruh. Kalau kita baca Fatihah serentak dengan imam jadi khilafu aula. Kalau kita baca Fatihah selepas selesai Fatihah imam, maka letak duduk waktu dia itu sunat. Walaupun Fatihah tu wajib, tetapi waktu membaca tu waktu masnunah, waktu yang disunatkan. Maka makmum ni dia tunggulah nak baca pada waktu sunat. Amin, dia baru mula baca. Sepatutnya sunat imam bagi selang waktu supaya makmum di belakang sempat menghabiskan Fatihah. Tiba-tiba tuan imam langsung baca sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih 20 rakaat, kalau imam duk break tunggu macam tu tuan-tuan. Yang imam tak break pun 8 cunggit. Kalau imam break lagi, kalau boleh 4 dia cunggit dah. Nasib baik tak ada kaul kata 4. Nasib baik tak ada kaul kata 4. Jadi disebabkan nak cepat tarawih ni, imam tak break lah, langsung baca surah pendek pula. Inna a'taina, kawan ni baru baca 3 ayat imam dah rokok. Tapi dari segi hukum dia muafik tak? Muafik, sebab berdiri lama dah. Cuma nak tunggu baca pada waktu sunat.
maka pada hukum dia juga orang yang diberi izin untuk ketinggalan dengan 3 rukun yang panjang. Ya, orang macam tu juga diberi izin ketinggalan dengan 3 rukun yang panjang. Dia boleh teruskan bacaan Fatihah sehingga habis. Imam rokok 1 rukun, dia masih Fatihah lagi. Imam i'tidal, dia masih Fatihah lagi. Imam sujud, dia pun habis Fatihah, maka dia pun rokok, i'tidal, sujud. Ya, turun ikut pada imam. Dia buatlah peraturan sembahyang tu sampai dia dapat kembali kedudukan imam. Ya, selama mana tak ketinggalan dengan 3 rukun yang panjang, maka sahlah solat dia. Ya, sahlah solat dia dan dapatlah rakaatnya. Baik. Itu orang yang bercadang nak baca Fatihah selepas pada waktu yang sunat. Tiba-tiba di luar jangkaan, tuan imam langsung baca surah. Yang keenam, seorang makmum yang bercadang membaca surah Fatihah ketika imam membaca surah tertentu, tetapi apabila imam selesai membaca surah Fatihah, imam membaca surah yang pendek, maka sudah tentu makmum tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihah sehingga imam rokok. Dia ni pada masalah ni ialah nampak macam sama dengan masalah yang kelima, tapi berbezanya kat mana? Ya, berbezanya ialah pada masalah ni dia duk tunggu nak baca selesai daripada Fatihah imam, ya, baru dia nak baca. Tiba-tiba imam langsung rokok. Kenyataan ni agak dalam buku kita ni ada ralat sikit. Sepatutnya yang keenam ni masalah dia ialah dia nak tunggu imam baca surah baru dia nak baca Fatihah. Tiba-tiba imam tak baca. Ya, ni hal yang nadir lah. Ya, biasanya imam akan baca surah, tetapi kadang-kadang boleh jadi imam dalam hal keadaan tersedak, batuk contohnya, tersedak baru baca Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba tersedak, nak keluar suara baca lagi tak boleh dah. Dengan batuk, dengan kita katakan dia blok sini, tak boleh dah. Nak berdehem bacaan sunat, kena ambil maklum tuan-tuan, imam dibolehkan berdehem pada bacaan wajib. Berdehem pada bacaan wajib, hukum dia harus kerana nak menyempurnakan yang wajib, maka dia anggap darurat, dibolehkan. Mengikut hukum berdehem ni dia menghasilkan 2 huruf, maka menghasilkan 2 huruf sudah membatalkan solat. Maka kalau berdehem dalam bacaan surah tu sunat. Bacaan surah tu sunat, maka hukum dia haram dan batal sembahyang. Berdehem dalam bacaan surah. Adapun pada baca Fatihah sebab bacaan wajib, wajib dihabiskan juga. Maka kalaulah tersekat sehingga tak boleh keluar suara, boleh diharuskan berdehem. Diharuskan berdehem. Cuma yang kita takut ni tuan-tuan, yang PL sikit-sikit berdehem, sikit-sikit berdehem. Kita lemah tengok dia naik jadi imam sudah lemah dia ni. Bukan berdehem pada Fatihah aja, nak baca surah pun Bismillahirrahmanirrahim, macam tu kacau kita. Macam tu kacau. Ikut mazhab Syafi'i, hukum dia haram dan batal sembahyang. Jadi kena ambil maklum tu, hukum dia haram dan batal sembahyang kalau berdehem sampai dengan sengaja sampai menghasilkan 2 huruf. Baik. Maka tuan imam ni orang tahu hukum, sebab itulah dia dilantik jadi imam. Makmum ni duk tunggu nak baca Fatihah pada waktu sunat, iaitu selepas selesai Fatihah imam. Tiba-tiba tuan imam baru baca bismillah aja langsung rokok. Disebabkan dia tak boleh nak meneruskan bacaan. Disebabkan dia tak boleh nak meneruskan bacaan. Kalau dia berdehem pula boleh menyebabkan solat batal, maka dia langsung rokok. Pada ketika itu makmum tadi tak sempat baca Fatihah. Tak sempat baca Fatihah. Sedangkan dia memang orang muwafiq.
maka pada ketika itu juga makmum tersebut diberikan keizinan untuk ketinggalan dengan 3 rukun yang panjang. Boleh dia ketinggalan dengan 3 rukun yang panjang. Jadi itu 6 masalah tuan-tuan, 6 masalah yang yang disepakati oleh para ulama mazhab Syafi'i berkenaan dengan hukum orang muafiq. Baik, yang ketujuh, seorang makmum yang syak, adakah dia baca surah Fatihah atau tidak sehingga imam rokok dan makmum juga ikut rokok? Dia ni syak dah baca Fatihah ke belum, tapi dalam keadaan dia dah rokok dengan imam. Dalam keadaan dia dah rokok dengan imam. Ini sebagaimana yang kita katakan tadi, ulama kita sepakat mengatakan orang tersebut hendaklah meneruskan perbuatan-perbuatan solat ikut kepada imam, tetapi dia tak dapat rakaat tersebut. Selesai imam salam, maka dia kena bangun buat lagi 1 rakaat. Tuan-tuan jangan buat pelik. Kalau tiba-tiba kita bagi salam, tiba-tiba kawan sebelah bangun, jangan pula duk tarik tangan suruh dia turun. Hei, dah lebih tu, turun. Jangan duk tarik tangan. Sebab apa? Tadi sembahyang sekali kita. Apa pula bangun lebih ni? Kita jangan duk buat pelik macam tu. Mungkin dia ada masalah. Dia syak tak baca Fatihah dalam 1 rakaat, maka dia dikira tak cukup rakaat. Sebab itulah dia bangun menyempurnakan lagi 1 rakaat, walaupun pada zahir kita nampak macam dia dah lebih rakaat. Jangan duk buat pelik pula, tarik tangan. Saya pernah sembahyang di Mekah tuan-tuan, dengan jemaah tak tahu daripada negara mana. Mungkin mereka mazhab mazhab dia tak buat sujud sajadah Jumaat. Tiba-tiba imam Allahu Akbar buat sujud sajadah. Kita tahulah. Tapi kita duduk tu di tengah-tengah, mungkin satu kumpulan dia lah. Kita pergi masuk duduk situ, soft semua geng dia. Maka geng dia semua rokok. Kita seorang dia sujud. Dia pergi duk tarik collar baju kita suruh bangun. Sambil dia rokok dia duk tarik kat collar baju kita suruh bangun. Sebab dia ingat mungkin kita salah. Sebab kita seorang dia sujud, geng dia semua tak sujud, kawan depan pun tak sujud. Hanya kita tahu imam baca ayat sajadah mesti imam sujud punya. Mazhab Maliki tak buat sujud tu kan. Mazhab Maliki tak buat sujud sajadah dalam sembahyang. Dia ada sujud tilawah aja, di luar sembahyang dia sujud. Tetapi kalau dalam sembahyang mereka tak buat. Mungkinlah sebab tengok pun macam geng-geng kulit hitam tu banyaknya mazhab Maliki lah. Jadi dia pergi tarik kita. Baik. Dah terlajak sebut sujud sajadah ni tuan-tuan, nak bagi peringatan sikit. Nak bagi peringatan yang sangat penting. Surah Shad ayat 24. Buat catatan. Surah Shad ayat 24 bukan ayat sajadah ikut mazhab kita. Walaupun bila kita buka Quran kita tu ada tanda sajadah pada ayat tu. Kalau kita buka Quran tengok surah Shad ayat 24, kharra sajidaw wa anab. Kharra sajidaw wa anab, cerita tentang Nabi Allah Daud tu, ayat tersebut bukan ayat sajadah mengikut mazhab Syafi'i, dan begitu juga anak murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan itu bukan ayat sajadah. Jadi mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali kata itu bukan ayat sajadah. Apa implikasi dia? Implikasi dia kalau kita baca dalam sembahyang kita pergi buat sujud sajadah, sembahyang kita batal. Ni berapa ramai yang ambil tahu. Sebab tu saya sebut siap ni, berapa ramai yang ambil tahu. Terutamanya bila masuk bulan Ramadan kita panggil imam-imam hafiz nak baca dalam sembahyang dan sebagainya, sampai sajadah Shad pun pakat buat sujud habis juga. Kalau ikut mazhab kita batal sembahyang, sebab itu bukan ayat sajadah. Mengikut ayat qaul mu'tamad mazhab kita, itu bukan ayat sajadah. Baik. Jadi orang yang syak, adakah dia dah baca Fatihah ke belum, tapi dia dah ikut rokok dengan imam, makmum tersebut hendaklah meneruskan sembahyang, tetapi ingat bahawa dia tak cukup rakaat. Dia kena bangun buat lagi 1 rakaat selepas salam imam. Dan kita kawan-kawan lain jangan buat pelik duduk tarik dia suruh duduk pula. Sebab memang dia tak cukup, tak cukup rakaat. Kerana dia syak apakah dah baca Fatihah ke belum.
Baik, yang berikutnya, seorang makmum yang terlupa membaca surah Fatihah sehingga imam rokok, makmum juga ikut rokok. Ya. Dia ni lupa baca Fatihah macam tadilah, duk syok tengok Kaabah. Ya. Kita dalam sembahyang ni tuan-tuan, sunat tengok tempat sujud kecuali dalam dua keadaan. Ya, tempat paling afdal kita tengok ialah tempat sujud, dan makruh pejam mata. Walaupun dalam sujud sunat buka mata. Ini waktu sujud semua pakai pejam. Ya, waktu sujud semua pakai pejam. Sebenarnya waktu sujud juga sunat buka mata. Tengok tempat sujud. Ya. Jadi dua keadaan aja yang kita tak tengok tempat sujud. Yang pertama ialah ketika solat di hadapan Kaabah. Ulama mengatakan lebih afdal tengok Kaabah. Ya, afdal kita tengok Kaabah saat kita sembahyang depan Kaabah. Mudah-mudahan Allah rezekikan saya tuan-tuan ya, dan keluarga kita dapat melakukan haji dan umrah, amin. Baik. Yang kedua, ketika kita isyarat tangan dalam tahiyat. Ya. Sebab ya disebutkan dalam hadis Sayyidina Abdullah bin Umar, dan tidaklah beralih pandangan mata Nabi daripada sababatih, daripada telunjuknya. Nabi kita tengok jari telunjuk waktu isyarat, yushiru biha wala yuharrikuha. Dalam hadis sebut Nabi kita hanya mengisyaratkan saja dan tidak menggerak-gerak-gerakkan. Ya. Tapi ada kawan-kawan kita ni, tu dia menggerak-gerak. Ya. Tuan-tuan nak bagi tahu ajalah, nak bagi tahu. Ya. Hadis gerak tu seorang riwayat. Hadis tak gerak 11 orang riwayat. Ya. Hadis daripada orang yang sama, iaitu Sayyidina Abdullah bin Umar. Kalau daripada perawi lain mungkinlah kita kata tak apalah, di riwayat lain. Ni daripada orang yang sama, daripada Abdullah bin Umar, hanya Wa'il bin Hujrin seorang saja yang sebut wa yuharrikuha, dan menggerak-gerakkannya. Sedangkan semua anak murid Abdullah bin Umar yang lain lagi 11 orang kata wala yuharrikuha, dan tidak menggerakkannya. Maka kebarangkalian yang seorang tu silap nampak sangatlah jelas. Kebarangkalian yang seorang tu tersilap. Maka dengan sebab itu ulama Syafi'iyah kata tak sunat gerak-gerakkan, hanya sekadar isyarat aja. Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab mengatakan bahawa isyarat itu pada hamzah illa, di situ illallah, ya, di situ. Maka saat kita tahiyat, mata kita beralih kepada jari telunjuk waktu illallah, dan tengok jari telunjuk tu sampai bagi salam. Ya, sunat tengok pada jari telunjuk sampai beri salam. Baik, kita bagi laluan pada azan, silakan. Allah La ilaha illallah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tukhliful mi'ad. Baik, kita kembali pada makmum yang lupa tadi. Jadi disebabkannya leka dan alpa dalam melihat Kaabah, melayan perasaan seronok kali pertama dapat datang tengok Kaabah, buat umrah, sembahyang pula di belakang Imamul Haramain, langsung tak teringat yang Fatihah tak baca. Duk layan Imam Allahu Akbar rokok, dia pun rokok sekali. Datang setan beritahu, bang, awak tu belum Fatihah. Ya. Setan ni tuan-tuan, mana-mana yang boleh menguntungkan dia, dia tolong bagi tahu aja. Ya. Sebab tu kita duk cari barang tak jumpa, pergi semayang dia jumpa. Ya. Allahu Akbar, nampak dah, tak tapi air rupanya. Ya. Sehari dah duk cari tak jumpa, tapi bila semayang aja datang bagi tahu. Ya. Dia datang bagi tahu. Sebab tu para alim ulama dulu mereka pandai menghadamkan syaitan. Ya. Bukan membelah, menghadamkan syaitan. Macam mana? Dia nak tidur malam, dia nazar. Aku bernazar kalaulah tak bangun semayang malam ni, tahajud, wajiblah ke atasku berpuasa 3 hari. Contohnya. Maka ya, setan pun tak ganggu dia malam tu. Yang biasanya duk mengetatkan ikatan di kepala pun dia buka, bagi longgar. Sebab apa? Esok dapat pahala puasa wajib. Ya, lagi banyak semayang sunat aja. Ya, aku boleh mengganggu dia lagi waktu dia mengantuk dan semayang. Ya, tapi nanti puasa wajib. Ya, dapat pahala besar. Dia pun longgarkan ikatan. Dah longgar ikatan pun tak jaga juga. Dia datang kejut, bang, tahajud bang. Sebab apa? Dia takut orang ni dapat pahala wajib. Ya, itu menghadamkan setan. Ya, sampai dia tolong kejutkan supaya jaga. Ya. Baik, itu kebijaksanaan para alim ulama kita dulu. Ya, baik. Jadi orang ni dia dah rokok dah, baru teringat Fatihah tak baca. Maka hukum dia juga sama dengan orang yang syak tadi. Teruskan sahaja rakaat tersebut bersama imam. Bila imam salam maka dia bangun buat lagi 1 rakaat. Ya, dia bangun buat lagi 1 rakaat kerana dia belum cukup rakaat. Baik, yang berikutnya masalah yang ke-9. Ya, ni juga masalah yang disepakati oleh ulama mazhab Syafi'i, tak ada khilaf. Seorang makmum yang terlupa membaca surah Fatihah atau syak sama ada telah membaca surah Fatihah atau tidak, tetapi makmum tersebut sudah rukuk sebelum imam. Dia pergi rokok sebelum tu imam. Ya, dia rokok dulu pada imam. Ini pun hanya sekadar kita katakan andaian hukum. Kerana fiqh ni dia memang macam tu. Kalau macam ni macam mana? Kalau macam ni macam mana? Kalau macam ni macam mana? Ya, ni sekadar andaian hukum aja. Dia rokok dulu pada imam. Sebab duk tunggu imam baca surah sajadah panjang sangat, bosan rokok dulu. Ya. Sebab mendahului imam dengan 1 rukun tak batal sembahyang. Cuma perbuatan tu haram saja. Ya, tak batal sembahyang. Cuma perbuatan tu haram, berdosa. Tapi sembahyang tak batal. Maka sebab bosan tunggu, ya, dia pergi rokok dulu daripada tuan imam. Pada masalah ini ulama bersepakat makmum muwafiq tersebut wajib kembali berdiri dan menghabiskan bacaan Fatihah dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang kerana menghabiskan bacaan Fatihahnya dia dikira mendapat rakaat tersebut sekiranya sempat rokok sebelum imam masuk ke rukun yang panjang yang keempat. Orang ni dia wajib patah balik. Ya, sebab dia pergi rokok dulu daripada imam. Baik, itu 9 masalah yang disepakati. Sekarang ni kita nak masuk pula pada masalah-masalah muwafiq yang khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan juga antara Imam Ramli. Ya, dan khilaf ni khilaf yang muktabar tuan-tuan, khilaf yang muktabar. Maka dengan sebab tu kalau kita belajar tentang khilaf yang muktabar ni, mungkin di satu tempat kita dengar orang mengajar, kenapa macam ni dia ajar, yang aku mengaji macam lain. Ya, disebabkan khilaf ni khilaf yang muktabar. Nak pegang Imam Ramli pun boleh, nak pegang Imam Ibnu Hajar pun boleh. Ya,
ulama kita banyak pegang dengan Imam, ya, kalau yang mengaji Mesir ni banyak pegang dengan Imam Ramli, ya, sebab Imam Ramli ni Mesir. Kalau mengaji Yaman pula banyak pegang dengan Imam Ibnu Hajar, ya, macam itulah. Maksudnya masing-masing pembawaan guru masing-masing. Kalau kita ni Syekh Nawawi Banten Tanah Jawi, ulama tersohor kita, beliau anak murid Imam Ibnu Hajar. Maka sebab itulah ya, kalau dia kata Syekhuna dalam kitab dia tu semua Imam Ibnu Hajar, ya, tok guru dia. Jadi dia banyaklah ambil pandangan Imam Ibnu Hajar. Baik, seorang makmum muwafiq yang tertidur ketika duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal terlena. Ya. Lena ni dia ada dua, tuan-tuan. Satu nama dia naum. Naum ni sampai tak sedang apa. Ya. Satu nama dia nuas. Nuas ni mata pejam, telinga dengar lagi. Ya. Nak tengok banyak nuas esok. Ya, waktu khutbah Jumaat. Pakat pejam belaka. Ya. Pakat pejam tapi telinga dengar. Ya. Kalaulah syarat ya sah khutbah tu mesti dengar faham. Ya. Jenuh kita, tapi sebab syarat dia takat dengar saja. Ya, syarat dia takat dengar aja, tak faham pun tak apa. Ya. Kalau lah syarat dia mesti 40 orang yang dengar faham. Ya, jenuh kita. Ya, jenuh. Tapi syarat dia hanya sekadar 40 orang dengar. Ya. Baik. Maka pakat pejam belaka. Tapi telinga dengar. Ya, telinga dengar. Ni kita duduk ceramah ni macam ni, ada yang pejam mata tapi dengar. Kita buat lawak dia gelak. Dia gelak. Ya, dia gelak, mata pejam. Ya, dia gelak. Ya, orang nuas ni tuan-tuan dia dengar semua tapi dia tak ingat. Dia tak ingat. Ya. Balik rumah lepas Jumaat dia isteri tanya, "Bang, hari ni khutbah tajuk apa?" "Tajuk apa?" Dia pergi tanya isteri pula, "Awak yang pergi sembahyang bukan saya pergi sembahyang." Ya. Sebab apa? Tajuk pun tak ingat, tuan-tuan. Ya, tajuk pun tak ingat. Ya. Itu tanda dia nuas. Bukan dia tak dengar, tapi dia tak ingat. Itu nuas. Jadi kalau mengaji duk pejam tu tuan-tuan, nuas ni boleh dapat pahala dengar je lah. Ya, dapat pahala dengar je. Ya, nak dapat faham untuk amal tu payah. Pasal apa? Takat dengar saja. Tak ingat. Ya, baik. Yang kedua naum. Naum ni mata pejam, telinga pun tak dengar. Itu dia panggil tidur. Ya, itu naum. Ya. Maka kalaulah seseorang itu dalam duduk tahiyat dia terlena. Ya. Orang dah Allahu Akbar. Kau ni pun 2 kali dah bunyi ni nak suruh berhenti ke apa? Ya. 2 kali dah bunyi. Ya. Baik. Jadi kalaulah ya, sikit lagi tuan-tuan, kita habiskan perkara ni. Jadi dia terlena dalam duduk tahiyat, dalam keadaan tetap kedudukan dia, maka tak batal sembahyang. Allahu Akbar bangun, ya, rakaat yang ketiga dia tak sedar lagi. Ya. Tiba-tiba bila ya tersedar aja orang semua dah bangun, dia pun bangun pelan-pelan bangun. Ya. Baru baca satu ayat je imam rokok. Baru baca satu ayat je imam rokok. Jadi dia ni muwafiq ke masbuk ni. Ya. Tadi kita bicarakan yang kata masbuk tu orang yang tak sempat habis baca Fatihah. Tapi apakah dia ni dimaafkan sebab lena? Ya. Apakah dia dimaafkan sebab lena? Maka di sinilah ada khilaf antara Imam Ramli dan Imam Ibnu Hajar. Imam Ramli mengatakan makmum itu termasuk muwafiq. Oh, dia muwafiq. Siapa suruh lena? Ya. Jadi dia wajib habiskan Fatihah dan diberi izin untuk ketinggalan 3 rukun yang panjang. Ini ikut Imam Ramli. Imam Ibnu Hajar pula tuan-tuan kata apa? Imam Ibnu Hajar kata tak, sebab apa dia berdiri dengan imam dia tak sempat baca Fatihah. Yang kira muwafiq dengan masbuk ni kira waktu bersama imam. Ya, kira waktu bersama imam. Maka orang ni masbuk kata Imam Ibnu Hajar, dia rokok saja, tak payah baca Fatihah dah. Ya, dia rokok saja. Jadi itu khilaf antara Imam Ramli dan juga Imam Ibnu Hajar. Ya. Jadi Imam Ibnu Hajar kata dia ni orang yang masbuk, dia tak perlu lagi menghabiskan Fatihah, kewajipan dia ialah langsung rokok saja bersama imam. Baik, yang berikutnya, makmum perempuan yang berada di sebalik tabir dan tidak dapat melihat imam. Mereka ni ada kat balik tabir belakang tu, tak dapat tengok imam. Ya, tuan imam
bangun meninggalkan tahiyat awal. Imam tak baca tahiyat awal, tapi makmum balik takbir mana tahu. Allahu Akbar. Imam bangun. Makmum perempuan semua at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Makmum perempuan semua duk baca tahiyat. Makmum lelaki ni tengok imam tegak berdiri, semua pakat bangun berdiri lah. Ya. Tiba-tiba makmum perempuan dengar imam Allahu Akbar, mereka pun bangun daripada tahiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sami'allahu liman hamidah. Allah baru tahu. Ya, baru tahu rupanya tadi imam tak baca tahiyat. Ya, baru tahu. Mereka baru bismillah aja tiba-tiba sami'allahu liman hamidah. Ya. Maka pada ketika itu apakah mereka muwafiq atau mereka masbuk? Ya. Apakah mereka itu orang muwafiq ataupun orang masbuk? Mengikut Imam Ramli, makmum tersebut dihukumkan orang yang muwafiq. Imam Ramli kata muwafiq wajib mereka baca Fatihah dan diberi izin ketinggalan 3 rukun. Imam Ibnu Hajar mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang masbuk. Mereka masbuk juga kata Imam Ibnu Hajar. Tapi disebabkan imam dah i'tidal, ikut qaul Imam Ibnu Hajar, mereka dah tak dapat rakaat. Kewajipan mereka ialah langsung ikut saja imam turun sujud. Nanti bila imam dah selesai salam, mereka bangun buat lagi 1 rakaat. Ya, disebabkan imam dah i'tidal. Syarat orang masbuk dapat rakaat ialah sempat rokok bersama imam dengan tamakninah. Jadi nak rokok apa lagi, mereka sedar pun dah sami Allahu liman hamidah. Ya, nak rokok apa lagi? Maka kewajipan mereka ialah langsung ikut saja kepada imam. Nanti imam dah selesai salam, mereka bangun buat lagi 1 rakaat. Itu kalau ikut qaul Imam Ibnu Hajar. Imam Ramli kata mereka muwafiq, baca aja Fatihah. Ya. Jadi rasanya pandangan kat sini mungkin ya ramai yang akan ambil pandangan Imam Ramli. Ya, dia baca aja Fatihah, rokok, i'tidal, sujud, ya, dan bersama imam balik nanti. Itu pada masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, ini yang terakhir tuan-tuan. Ya, yang terakhir dah, sebab jam pun 2 kali dah bunyi. Ya. Seorang makmum muwafiq membaca tahiyat awal bersama imamnya. Apabila imam berdiri untuk rakaat ketiga, makmum masih lagi membaca tahiyat awal. Apabila makmum bangun daripada tahiyat awal, didapati imam hampir rokok atau sedang rokok. Ya, dia ni orang lambat baca. Ya, imam baca macam orang lain dia, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dia lambat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, baru 1 tuan-tuan, kita dengar pun nak apa? Ya, baru 1. Ya, kita duk baca biasa aja, dia lambat sungguh. Ya. Jadi imam dah bangun dah rakaat ketiga, dia baru sampai assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Baru sampai situ tuan-tuan. Imam dah bangun dah. Ya. Jadi elok dia habis aja, dia bangun-bangun, imam dah ya hujung Fatihah dia. Dia baru bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, rokok. Sudah. Ya. Apakah dia ni muwafiq atau dia ni masbuk? Itu khilaf antara Imam Ramli dan juga Imam Ibnu Hajar. Makmum mengikut Imam Ramli, makmum tersebut dihukumkan dengan hukum muwafiq yang wajib membaca surah Fatihah dan diberikan keuzuran dengan 3 rukun yang panjang. Imam Ramli kata dia ni orang muwafiq. Dia wajib baca Fatihah sampai selesai kerana dia melengah-lengahkan bangun ya daripada tahiyat. Sedangkan pada hukum tuan-tuan, tahiyat awal ni kalau kita baca tak habis, tiba-tiba imam kita bangun, kalau kita tinggalkan tahiyat tersebut pun tahiyat kita ditanggung oleh tuan imam. Ya, sebab kalau kita bahas dalam tajuk sujud sahwi, salah satu daripada perkara yang dituntut buat sujud sahwi ialah meninggalkan sunat ab'ad. Ya, sengaja meninggalkan ataupun terlupa sehingga meninggalkan sunat ab'ad. Bacaan tahiyat awal ni termasuk dalam sunat ab'ad. Maka dituntut orang yang sembahyang sendirian
atau tuan imam yang lupa tak baca sunat ab'ad ni melakukan sujud sahwi. Adapun seorang makmum yang meninggalkan sunat ab'ad atau sebahagian sunat ab'ad, contohnya dia baru baca separuh doa iftitah, baca separuh tahiyat awal, tiba-tiba imam bangun, maka dia pun ikut bangun, dia tak habiskan bacaan tahiyat, maka dia tak dituntut melakukan sujud sahwi. Sebab apa? Sebab kecacatan solatnya itu ditanggung oleh tuan imam. Dalam hadis Nabi kita katakan al-imamu dhaminun. Imam itu seorang penjamin yang menyempurnakan solat para jamaah. Maka tiap-tiap kecacatan yang berlaku dalam solat makmum ditampung oleh tuan imam. Maka dengan sebab itulah kalau ada dalam kalangan jemaah ni yang baca tahiyatnya lambat pada tahiyat awal, imam dah bangun, kalau dia nak bangun boleh-boleh saja. Walaupun dia tak habiskan bacaan tahiyat tersebut, kerana kecacatan itu akan ditanggung oleh tuan imam. Baik, maka ikut Imam Ramli, orang ni dihukum muwafiq sebab dia melengah-lengahkan bangun ikut imam. Kerana membaca bacaan sunat yang boleh ditanggung oleh tuan imam. Baik, mengikut Imam Ibnu Hajar, makmum tersebut termasuk dalam hukum masbuk kerana tidak sempat berdiri di belakang imam sekadar waktu bacaan surah Fatihah. Makmum itu hendaklah membaca surah Fatihah sekadar yang dapat dan wajib rokok bersama imam. Jika dia sempat tamakninah bersama imam dalam rokok, maka dia dapat rakaat. Imam Ibnu Hajar kata orang ni orang masbuk sebab dia dapat kadar masa yang sedikit. Dia baca kadar mana dia sempat saja. Kalau 2 ayat sempat 2 ayat saja. Kemudian dia wajib rokok dan tamakninah bersama imam supaya dia dapat rakaat. Betul ke saya baca? Saya baca petak yang salah ni. Maaf ya. Baik, imam, maaf, yang kenyataan Imam Ibnu Hajar tadi itu saya terbaca muka surat 51. Makmum tersebut tidak termasuk dalam hukum muwafiq yang dimaafkan. Imam Ibnu Hajar kata dia tak termasuk dalam muwafiq yang dimaafkan. Ketinggalan 3 rukun yang panjang kerana dia dikira cuai meninggalkan bacaan Fatihah dengan sengaja apabila tetap menghabiskan bacaan tahiyat awal walaupun imam sudah bangun. Jika makmum itu tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihah sebelum imam turun sujud, hendaklah dia niat mufaraqah. Ni masalah ni bukan muwafiq. Maaf. Orang tadi dia panjang, duduk lama baca tahiyat, dia bangun baru baca 2 ayat Fatihah, imam rokok. Maka Imam Ramli kata orang ni orang muwafiq, dia wajib habiskan Fatihah dan diberi izin 3 rukun yang panjang. Imam Ibnu Hajar mengatakan orang ni muwafiq yang tak diberi izin sebab cuai. Sebab cuai memanjangkan bacaan sunat yang tak dituntut. Sebab apa? Dia boleh saja bangun dan imam cover bacaan dia, tapi dia tak bangun. Maka dia dianggap cuai, sehingga dia ni orang yang ketinggalan tanpa uzur. Tuan-tuan kena ingat dalam CV dia, dalam ingatan kita, ketinggalan dengan uzur boleh 3 rukun yang panjang, 3 rukun perbuatan yang panjang. Ketinggalan tanpa uzur sebab cuai, ketinggalan tanpa uzur hanya 2 rukun saja. Tak boleh ketinggalan 2 rukun dan tak kira panjang pendek. Imam rokok 1 rukun, imam i'tidal rukun yang kedua, dia masih duk baca Fatihah lagi, imam turun sujud saja, cecah dahi imam di tempat sujud, batal sembahyang. Maka supaya sembahyangnya tak batal, dia kena niat mufaraqah, dia kena niat berpisah daripada imam disebabkan kecuaian dia tadi. Maka dia kena niat mufaraqah supaya solat dia tidak batal. Kalau dia sempat habiskan Fatihah sebelum imam sujud, maka sah sembahyang dan dapat rakaat.
Tapi kalaulah dia tak sempat, maka dia wajib mufaraqah. Itulah sebahagian yang dapat kita bicarakan pada malam ni, insya-Allah ya, dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, tapi tak tahu bila lah pula. Ustaz Roslan ya, tak tahu lah bila, tapi insya-Allah ya, kalau ada aja saya ke Melaka ni, kalau ikut dalam jadualnya insya-Allah pada ada dalam awal Januari, awal Februari, awal Februari ada 2 malam saya akan ada di Melaka. Mungkin kita boleh sambung lagi, nanti saya akan maklum pada Ustaz Roslan bila malamnya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat ambil faedah daripada apa yang telah dibicarakan, sebab ini hal-hal yang melibatkan ibadah harian kita. Wallahu a'lam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matruda wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.